Pemergiannya diiringi tangisan dalam ketawa. Pengorbanannya menafikan malah haknya untuk bernyawa. Kerana ketaatannya kepada shogunnya, kerana cintanya kepada negaranya, kerana kepercayaannya kepada samurai yang setia, kepada warga kampung yang sentiasa di hatinya, kepada anaknya yang tercinta. Kata-kata terakhir yang dilafazkannya, "Tutuplah mata anak-anak kalian. Daimyo Kozuki terakhir ini, si badut dari Ebisu Town ini, sekarang akan tidur dengan nyenyaknya sambil menyanyi dalam perjalanan ke alam sana." Video kali ini mungkin mengandungi spoiler, namun spoiler yang penting untuk penonton anime sekalian bagi lebih mengenali antara tokoh terpenting negara Wano ini. Jadi inilah kisah duka Shimotsuki Yasui. Shimotsuki Yasui atau juga lebih dikenali sebagai Yasu Silanda atau Tono Yasu merupakan salah seorang ahli keluarga Shimotsuki yang tinggal di dalam bandar Ebisu berhampiran ibu kota negara Wano. Beliau merupakan ayah kepada Otoko. Semasa zaman pemerintahan dinasti Kozuki di negara Wano, Yasui berkhidmat sebagai daimyo di negara Wano. 20 tahun setelah Kurozumi Orochi menakluk negara Wano dengan perancangan licik dan jahat, Yasui telah mengorbankan harga dirinya sendiri dalam usaha untuk mengelirukan angkatan tentera Orochi dan membenarkan pasukan revolusi Kozuki Momonosuke terus berjalan. Oleh kerana beliau adalah antara pemakan buah Devil Smile yang gagal, Yasui kerap kali dilihat tersenyum dan ketawa. Namun menurut seorang nenek tua di bandar Ebisu, Yasui diibaratkan Buddha kepada warga bandar tersebut. Pada suatu masa dahulu, semasa Kozuki Sukiyaki memerintah negara Wano, Yasui telah berkhidmat sebagai seorang daimyo di Hakumai. 41 tahun sebelum Kozuki Oden diusir dari ibu kota, Yasui telah mengambil Orochi sebagai orang gajinya. Rentetan dari insiden Mountain God, iaitu seekor babi gergasi yang telah menyerang Flower Capital, Kozuki Oden telah diusir dari kota tersebut. Dan Yasui telah membenarkan Oden untuk tinggal bersamanya di wilayah Hakumai tersebut. Yasui kemudiannya memarahi Oden kerana hidup seperti gelandangan dan tidak menyahut cabaran dari ayahnya. Oden kemudian memberitahu Yasui bahawa dia teringin sangat untuk berlayar di lautan. Sekali lagi Yasui telah memukul Oden dan memberitahunya untuk buktikan yang dia seorang pahlawan dahulu sebelum mula berlayar. Oden yang telah mengembara ke wilayah Kuri kemudiannya telah dituduh mencuri duit Yasui oleh Orochi. Namun Yasui tidak mempercayainya. Yasui kemudiannya kagum dengan Oden yang telah berjaya menawan wilayah Kuri dan mengembalikan kedamaian ke dalam wilayah tersebut. Selang beberapa masa setelah terbentuknya pasukan samurai Oden yang kemudiannya dikenali sebagai The Red Scabbard, Yasui berjaya menangkap mereka yang telah datang ke kediamannya untuk mencuri. Yasui tidak menghukum mereka, bahkan Yasui membenarkan mereka mengambil kesemua duit yang dicuri, bahkan menambahkan lagi duit kepada mereka dan menasihati mereka untuk menjadi orang yang terbaik kerana menurut Yasui, mereka nanti bakal menjadi samurai kepada shogun negara Wano. Sekitar 2 tahun setelah Oden menyertai kapal Whitebeard, Yasui dan daimyo-daimyo yang lainnya telah ke istana Kozuki Sukiyaki bagi menghadiri perbincangan penting bersama-sama Kozuki Sukiyaki. Kozuki Sukiyaki yang pada ketika itu adalah sebenarnya Kurozumi Higurashi yang menyamar berkat keupayaan buah Devil Mane-Mane no Mi-nya telah melantik Orochi sebagai pemangku jawatan shogun sementara menantikan kepulangan Oden. Pada ketika itu, Yasui telah merasakan sesuatu yang tidak kena apabila Sukiyaki mengatakan bahawa Orochi diibaratkan seperti adik kepada Oden. Yasui sangat terkejut melihat Orochi berada di sana dan beliau juga telah mengetahui yang Orochi berasal dari keluarga Kurozumi. 20 tahun lalu, semasa Oden dan The Red Scabbard mengorak langkah ke Onigashima bagi menentang Kaido dan bala tenteranya, Yasui dan pengikutnya telah pergi ke istana Oden di wilayah Kuri bagi melindungi keluarga Oden. Setelah kekalahan Oden dan di hari eksekusi Oden, Yasui telah menerima surat yang menjelaskan perbuatan bodoh Oden selama tempoh 5 tahun tersebut. Setelah kematian Oden, Orochi telah berjumpa dengan Yasui dan 3 lagi daimyo yang lainnya supaya setia di bawahnya. Namun kesemua daimyo telah menolak tawaran Orochi dan mereka beserta samurai-samurai mereka telah cuba melawan namun telah dikalahkan Kaido dengan mudah. So inilah cerita yang ada dalam episod 940 yang baru-baru ni keluar dan dalam chapter 942. So kalau korang mungkin berminat lepas ni nak start baca manga, korang boleh baca dari chapter 942. Okay? Kemudian selang beberapa masa, dalam chapter 943, Shinobu telah mendedahkan perbuatan yang sangat jahat Orochi di mana
Buah Devil Smile yang dimakan dengan satu gigitan telah dikumpulkan dan masih mempunyai kesan sampingan para pleasure, iaitu menghilangkan segala perasaan melainkan ketawa, dan kesan sampingan tidak boleh berenang. Dan oleh kerana Orochi menyampah dengan warga bandar Ebisu yang sering menangis dan murung kerana kelaparan dan meratap kematian ahli keluarga mereka seorang demi seorang, Orochi telah menghantar semua buah Devil Smile yang gagal kepada warga bandar tersebut. Dan inilah punca kenapa warga bandar tersebut termasuklah Yasui sering ketawa dan tersenyum. Yasui yang mempunyai seorang anak perempuan hasil dari perkongsian hidup dengan isterinya yang tidak didedahkan nama, kemudiannya telah menjual anaknya ke Flower Capital. Toko iaitu anak kepada Yasui kemudiannya akan menghantar duit kepada Yasui yang mana Yasui gunakan untuk membantu warga bandar Ebisu. Walaupun beliau tidak lagi bergelar seorang daimyo, beliau masih mempunyai hati seorang daimyo. So kat sinilah aku rasa pengajaran yang bagus yang patut kita ambil. Kita tak perlu menjadi seorang ketua kampung ataupun YB dan sebagainya untuk membantu orang lain. Cukuplah kita memiliki hati seorang YB untuk membantu orang yang memerlukan. Yasui kemudiannya telah bertemu dengan seorang pahlawan pedang yang bernama Roronoa Zoro dan telah mengikutinya. Yasui mempunyai prasangka yang baik terhadap Zoro setelah Zoro berjaya mengalahkan beberapa keluarga Kyoshiro apabila mereka berusaha menghentikannya. Setelah sampai di bandar Ebisu, Yasui memperkenalkan Zoro kepada warga bandar tersebut. Yasui kemudiannya berjumpa dengan Trafalgar Law, Usopp dan Frankie setelah Zoro meninggalkannya untuk mendapatkan semula pedang Shusui yang dicuri. Setelah mengetahui yang mereka adalah kawan Zoro, Yasui menjemput mereka masuk ke rumahnya semasa Shinobu, Law dan Kanjuro sedang bertelingkah berkenaan anggota Heart Pirates yang ditangkap. Yasui telah masuk dan menunjukkan kepada mereka salinan dari mesej rahsia Kinemon. Setelah memberitahu Kanjuro dan Shinobu yang dia ingin ikut serta dalam perancangan mereka, Yasui telah keluar membantu warga bandar tersebut yang memerlukan. Pada malam tersebut, Yasui telah memasuki kota Flower Capital untuk melakukan rompakan dengan menyamar sebagai Ushimitsu Kozo, iaitu sebenarnya nama samaran kepada Denjiro, iaitu satu watak yang dimainkan oleh Denjiro untuk mencuri duit dari orang-orang kaya di Flower Capital dan memberikannya kepada orang susah di luar kota tersebut. Yasui telah ditangkap oleh anggota Orochi dan mempercayai bahawa dialah Ushimitsu Kozo tersebut. Yasui kemudiannya dibawa ke penjara bandar Trasetsu di dalam kota Flower Capital untuk menerima hukuman. Di hari beliau dijatuhkan hukuman, Yasui sangat gembira melihat ramai orang yang masih lagi mengenalinya. Yasui kemudiannya telah mendedahkan siapa Orochi yang sebenarnya semasa di atas salib tersebut dan mendedahkan bahawa keluarga Kozuki lah yang membina negara Wano ini dan Orochi lah yang memusnahkan segala-galanya. Dia juga memohon maaf di atas penipuannya selama ini tentang mesej rahsia keluarga Kozuki yang menyebabkan Orochi telah menahan ramai rakyat Marhain yang tidak bersalah. Sebenarnya tindakan Yasui tersebut merupakan tindakan yang sangat heroik kerana dengan pengorbanannya, iaitu yang pertama, penipuannya telah menyebabkan Orochi tersalah menyusun gerak dalam menangkap orang yang tidak bersalah. Kedua, tindakannya juga telah membuatkan anggota-anggota Orochi menjadi kurang keyakinan terhadap pemimpin mereka. Ketiga, secara tidak langsung Yasui berjaya menempatkan semula plan rahsia, iaitu tempat berkumpul sebelum menyerang Onigashima. Dan keempat, tindakan Yasui juga telah berjaya memujuk semula Ashura Doji yang tidak lagi ingin mengikut The Red Scabbard. Di saat kemarahan Orochi ke arahnya, Yasui telah menghina dan mencerca Orochi dan mengisytiharkan kebangkitan semula keluarga Kozuki. Yasui kemudiannya telah ditembak bertubi-tubi sambil beliau berharap The Red Scabbard dapat menuntut bela ke atas kematian tuan mereka dan berharap mereka dapat menjadi dewa dan penjaga negara Wano. Dan beliau juga telah mengingat semula sekilas betapa beliau sangat-sangat menyayangi anaknya, dan dengan ucapan selamat tinggal kepada anaknya, Yasui pun telah menutup mata buat selama-lamanya. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Aku harap korang enjoy this video. InsyaAllah esok aku akan upload lagi konten terbaru. Stay tune, okay? Kepada korang yang berminat untuk aku promote media sosial, bisnes atau servis korang dalam segmen SNF, korang boleh DM IG Kimis Coverto, okay? Until then, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi